Maha Pengasih, dengan Tuhan memberi nikmat kepada segala muslimin, Tuhan yang memberi nikmat segala makhluk dia, sama ada Islam atau kafir. Betul. Maknanya luah lagi makna. Bila sebut Rahim, Tuhan yang amat mengasihi bagi hambanya yang mukmin. Tapi bila sebut Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih terhadap sekalian hambanya. Jadi bila Rahman tadi binaan lapas dia tadi banyak, maka betapa banyaklah makna dan maksud dia. Maka Rahman Tuhan ni maknanya Tuhan memberi nikmat kepada segala makhluk dia, sama ada Islam atau kafir. Satu bila datang Rahim, Tuhan yang Maha Rahim, mana? Tuhan yang amat kasih bagi hambanya yang mukmin. Oleh kerana Rahim ni binaan lapas sikit, maka dikecilkan sikit dia punya makna dia, maka khusus kepada orang mukmin. Tapi sebenarnya penjelasan tentang rahmat di Qutb Qalbi ini banyak lagi yang perlu cerita, tapi saya pasal padan cerita itu, takut nanti saya nak cerita jadi tak faham. Dia ada lagi makna baik, makna khair itu cukup dengan kita kata. Tapi adakah salah tadi? Tak ada salah. Maksud dia ialah lazim daripada Tuhan kesian, Tuhan menyemai. Macam Tuhan murka, Tuhan marah. Tuhan marah. Marah ni sifat apa? Marah. Sifat apa? Sifat hati. Marah ni apa dalam bahasa Arab? Ghalayanul qalbi. Jadi kena tahu takrif. Marah-marah, ghadab, ghalayanul qalbi, bergelegak hati, hati kelubuk marah, panah. Tu memang Tuhan ada hati ke? Marah Allah, murka Allah, dengan mana Allah jauhkan daripada rahmat. Bukan Tuhan marah. Apa tu kata? Kita kena ke dalam, kita kena halusi masuk perkataan ulama-ulama dahulu. Baik, kita kata Tuhan marah, Tuhan sayang. Sayang sifat hati. Tuhan ada hati, siap. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang syirik khafi. Contohnya kalau seseorang itu solat sunat, kemudian dia rasa riak, ataupun dia tak nak rasa riak sebab takut orang nampak, so dia tak solat. Pasal dia juga pandangan kata daripada rasa, sebab kalau dia tak solat tu dia dah kira riak kan. So baik solat. So adakah dalam keadaan solat tu dia jatuh pada syirik khafi? Dan bagaimana nak elak daripada syirik khafi? Wallahu a'lam. Terima kasih. Jadi dengan sebab dia nak hindar daripada syirik khafi, lalu dia tinggal sembahyang. Syirik khafi dengan tinggal sembahyang ni mana lebih dahsyat? Mana lebih dahsyat syirik khafi? Syirik khafi ni syirik yang tersembunyi, bukanlah kafir sungguh. Makna dia sembahyang kerana lain. Dia tidak mensyirikkan Allah macam mana orang kafir. Syirik khafi dengan kita tinggal sembahyang, mana lebih dahsyat? Mana lebih tahu? Syirik khafi, kalau kita syirik khafi, ubah dia astaghfirullahalazim. Habis selesai. Tapi kalau kita tak sembahyang zuhur, bolehkah kita astaghfirullah sebagai ganti sembahyang zuhur? Kita tak sembahyang zuhur, astaghfirullah. Tak payah sembahyang zuhur, sembahyang asar pula, ada istighfar pula, tak payah sembahyang asar. Senang je dia. Kalau dia jawab begitu, tanya begitu Lepas tu kata Fudail bin Iyad, kata Fudail bin Iyad, tarkul ibadah li ajli nas riya. Dia kata tinggal ibadat kerana manusia pun riya juga. Tinggal ibadat kerana manusia. Mana? Kerana takut aku ni puasa riya. Kerana aku tinggal ibadat kerana manusia nampak aku hebat, itu pun riya. Itu pun riya juga. Dia tak bagi manusia nampak. Jadi cara dia nak hindar daripada syirik khafi tidak ada lain. Kita kena ngajilah ilmu tauhid, kena ngajilah ilmu tasawuf, dan kita kena hayati betul hakikat sembahyang. Kenapa kita sembahyang? Kita disuruh sembahyang. Tapi jawapan yang saya sebut tadi lah, daripada kita tinggal takut syirik khafi dengan kita tinggal sembahyang, mana lebih teruk?
Tinggal sembahyang lagi. Syirik kopi kata ulama cukup dengan kita istighfar. Astaghfirullah, kita bertaubat, kita istighfar, maka terhapuslah amalan kita tadi, dah jadi elok. Tapi kalau kita tinggal sembahyang, adakah memadai dengan istighfar lalu Tuhan ampun kita tak sembahyang? Tidak. Selagi kita tidak qada, Allah tidak akan ampun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit lah ya, sebab manusia ni mulut dia tak boleh berhenti. Ada je salah orang. Sembahyang pun dia kata tu riak. Jadi kalau kita buat seolah-olahnya kita mendiamkan dia, apa orang nak kata, katakanlah. Jangan sampai dia rasa bangga atas apa yang dibuat. Apa pandangan Ustaz? Macam mana yang ujung? Maknanya dia tak ambil kisah langsung orang nak kata. Cuma dia muhasabah diri dia kata, orang dia kata dia cuba perbetulkan diri dia. Jadi macam mana pandangan Ustaz? Ya, bagus. Terima kasih. Itu yang betulnya. Kita tak payah layan makhluk. Kalau kita layan makhluk, selagi itulah tak pernah kita buat elok. Sebab tu Abdul Haq Sya'rani pernah mengadu kepada gurunya Syekh Ali Al-Khawas. Pernah mengadu, kenapa manusia selalu nampak dia ni tak elok, kenapa manusia selalu mencaci saya. Kata guru dia Syekh Ali Al-Khawas, sebenarnya cacian-cacian itu sebenarnya takdir Allah. Allah nak muji kamu. Kalau kamu melayan cacian itu, Allah akan bagi lagi, Allah akan beri lagi bala-bala itu. Lalu dia pun tinggal daripada peduli dengan manusia. Dia tak peduli dengan manusia, maka selepas pada itu tak ada lah cacian-cacian daripada makhluk. Sebab apa? Kata Syekh Al-Khawas, sebenarnya itu pun sebenarnya daripada Allah juga. Hak manusia kata pun memanglah manusia bercakap, tapi sebenarnya daripada Allah juga. Allah nak tengok kita. Selagi kita duk layan dengan makhluk, makhluk akan buat, makhluk akan tambah lagi, dan Allah akan tambah dengan sebab kita layan makhluk. Dengan sebab apa? Sebab kita layan makhluk, kita tidak layan Allah. Sebenarnya kita ada Allah. Kenapa kita masih peduli dengan manusia? Ini dipanggil tauhid, ifradul ibadah lillah. Kita tunggalkan ibadat kerana Allah. Kalau kita duk kalu dengan manusia, kita duk sibuk soalan ni, kita sembahyang kerana manusia. Wallahu a'lam. Barangkali tak ada apa no? Sebelah ni. Assalamualaikum Ustaz. Saya ringkas je. Ya. Mohon pandangan Ustaz tentang Dr. Syed Ramadan Al-Buti dengan sahabat Nabi Muawiyah. Macam mana? Pandangan Ustaz terhadap Dr. Syed Ramadan Al-Buti, yang kedua terhadap sahabat Nabi Muawiyah. Nabi Sufyan. Nak jawab ni panjang. Tentang Muawiyah nanti saya akan sebut. Kalau saya sebut tentang Muawiyah ni panjang. Panjang saat ni, nanti soalan akan datang lagi. Akan datang soalan panah. Tentang Muawiyah nanti saya akan cerita. Mungkin nanti kita akan sampai pada cerita sahabat. Saya akan cerita kelebihan-kelebihan sahabat. Dan saya akan fokus kepada Sayyidina Muawiyah, no? InsyaAllah. Kita tak menceritakan si cerita nanti jadi pukul 12. Tentang Dr. Syed Ramadan Al-Buti. Barangkali ada yang tak kenal, tapi ramai kenal kot. Dr. Syed Ramadan Al-Buti ni, mana yang baru ni, yang beliau syahid. Beliau dibawa pada ketika beliau mengajar. Dia merupakan guru saya. Saya pernah mengaji dengan beliau, Dr. Syed Ramadan, Profesor Dr. Syed Ramadan Al-Buti. Jadi semasa mana beliau seorang ulama yang hebat, yang mana perkataan ini didengar oleh semua manusia. Rakyat-rakyat Syria amat dengar perkataan dia. Di mana saja dia mengajar, beribu-ibu makan mengaji. Di mana masjid dia mengajar, beribu lah. Tak pernah ada 3-4 orang ramai kalau dia mengajar.
masjid yang kena bom tu lah masjid saya duk mengaji kat dia. Kalau takdirkan saya duk ada lagi syidah, saya pun mati. Barangkali saya pun kena bom. Masjid yang dia mengajar tadi, dia mengajar hikam sehingga habis. Saya semasa sebelum daripada dia syahid, kita tengok dia banyak memihak kepada Bashar. Dia banyak memihak kepada Bashar al-Assad. Saya kagum dengan bukti. Walau lagu mana pun saya lihat tomohan-tomohan yang tomohan-tomohan manusia kepada, dan termasuk ulama-ulama tomoh Dr. Syed Bukti ni, saya tetap duduk di belakang dia sebab saya tengok Bukti ni dia punya syakhsiah dia, peribadi dia, akhlak dia cukup hebat. Bukti, saya mengaji dengan dia. Dia pernah cerita pada saya mengaji hikam dengan dia. Dia cerita selalu saya didatangi oleh seorang manusia yang pakai baju hijau, serban hijau. Daripada jauh dia kata aku nampak. Daripada jauh aku nampak dia. Lalu aku kata aku teringin nak jumpa dia. Lalu dalam ramai-ramai Bukti ni bila lepas dia mengajar, kalau kita duduk di belakang sana memang tak ada salam. Macam ni manusia. Tapi tiba-tiba dia boleh datang di hadapan aku, engkau lah orang yang aku nak, yang engkau yang kau nak jumpa. Lalu dia hilang. Dia tak kata Nabi Khidir, tapi dia kata begitulah selalunya aku jumpa orang hijau. Ini salah wali Allah yang Allah bagi kurnia dekat dia, Bukti. Dan kalau dia mengajar hikam, dia menangis, bukan menangis macam kita. Oh, riau Allah, gitu. Kalau dia mengajar hikam, teriak Profesor. Ni Bukti. Kalau selepas dia mengajar hari Jumaat, saya mengaji, dia semayang ni jalan kaki ke masjid dia. Kadang dia bukan kira duduk sebelah depan ke, kadang-kadang belakang, main duduk belakang. Kadang-kadang sebelah kita semayang, tengok sebelah Bukti. Bukti ni dia jenis bukan senyum. Dia kata Bukti kan senyum kiamat. Dia bukan jenis senyum. Saya orang tahu Bukti ni, dia ni garang dan orang tegas. Dia memang tak senyum. Kalau dia senyum pun, dia pun tak heran hari ni Bukti senyum kat aku. Dia begitu Bukti. Banyak. Kalau dia datang sembahyang doa, dia turun masjid, seorang profesor, seorang yang hebat, satu dunia orang kenal dia. Kitab-kitab dia di murajaah, dijadikan ni buku rujukan dalam universiti kan, fake dia tu. Maknanya fake sirah. Banyak lagi kitab-kitab yang dia karang. Mana dia seorang hebat. Saya akan duduk di belakang sebab dia ni bagi saya seorang wali Allah. Pada masa saya nak balik, dia pernah tegur kerajaan Bashar al-Assad. Maknanya dia pernah tegur kerajaan pada ketika perang Amerika serang Iraq. Maka Bashar ni, kerajaan Syria banyak tangkap pelajar Malaysia, suruh keluar. Kalau dia nampak Thailand, Singapura, pegang pasport, cop, keluar, kurus. Kalau siapa berjalan, main pasport, cop sekarang keluar. Dengar dekat dia mau. Dia berani tegur Bukti. Dia berani tegur Bashar al-Assad. Kalau yang salah, dia berani tegur. Tidak ada ulama yang berani tegur Bashar al-Assad. Sehingga masa saya nak balik tu, tak pernah berlaku ribut. Dia kata bila kerajaan halau pelajar-pelajar yang datang ke tempat bumi ni untuk ilmu, Allah akan turun bala. Selepas dia khutbah hari Jumaat itu, selepas hari Jumaat, datang ribut salji. Terbalik habis, pokok-pokok. Habis je. Arab kata tak pernah berlaku ribut salji di Damsyik, Dimash. Tu yang saya kata Bukti ni mana Allah duk balik dia. Sebab tu bila di ujung saya duk minta janganlah Bukti meninggal dan hina. Apabila dia dihina sehingga ada ulama menghina dia, minta jangan dia mati dan hina. Dan kami pun bimbang, Allah Bukti kenapa masuk balik Bashar al-Assad. Rupanya di ujung Allah nak bagi dia syahid. Allah lenyap. Mana Allah bagi dia syahid, dia meninggal tu, itu mana Allah nak tutup dia dalam keadaan elok. Dia mati kerana syahid dalam keadaan dia nak keluar daripada Syria. Dia cadang nak merancang ambil anak-anak bini dia keluar daripada Syria. Dia telah menolak pahaman-pahaman Bashar al-Assad. Dan dia cadang nak keluar. Bukti bila dia keluar daripada Syria, suara dia ni
rakyat Syria akan dengar. Kalau dia bersuara di luar daripada Syria, kamu berjihad menentang Bashar, seluruh manusia akan bangun. Ini bukti ni cukup hebat. Jadi Bashar takut kalau bukti keluar daripada Syria, dia akan mengeluar fatwa-fatwa menentang Bashar. Lalu biarlah bukti diselesaikan di Syria. Jadi dia mati dengan elok Al-Syahid. Ini Dr. Syed Ramadan Al-Buti, guru yang cukup saya kagum. Kalau saya mengaji di Syria, kalau demam saya pergi mengaji kat dia. Demam pun mengaji. Dia guru yang hebat. Kalau dia baca kitab, hikam, nangis, teriak-teriak. Itu banyak lagi kisah tentang dia, cukup di situ dulu. Wallahualam. Kita tutuplah jam 11 lah. Saya nak maklum juga, ada nak maklum apa pengajian. Pengajian saya dah lama dah, setahun dah di Masjid Bulat. Di Masjid Bulat. Kalau nak ikut, esok jam 10 dia mengajar kitab Risalah. Risalah Tauhid. Setiap bulan macam ni juga. Kalau saya ni hari Jumaat, hari Sabtu tu di Masjid Bulat. Dan di Masjid Kampung Baru kuliah subuh esok. Lepas subuh dan Sabtu Malahat malam esok di Kampung Baru kitab Faridatul Faraid. Kalau siapa yang duduk pasal Kampung Baru, dia boleh ikut. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ustaz di atas kuliah pada hari ini. Yang saya kasih Prof. Joni, Dr. Karim, Dr. Zaidi, Bonda Umi Khadijah, Ustaz Mansur serta asatizah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ucap kasihlah kerana sudi datang pada program hari ini. Saya nak maklum juga esok selain daripada kuliah subuh dan kuliah maghrib Ustaz Ridhuddin, kita ada mengadakan juga kuliah kitab Aqidah Taqribul Ikhwan dan kitab Fiqh Safinatul Najah di Shah Alam. Dia dekat dengan Seksyen 7 Pusat Perniagaan Bukit Raja ya. Dia jalan detail lagi Jalan Keluli. Nanti tuan-tuan boleh tengoklah dalam poster yang kita letak kat luar. Yang keduanya bagi orang yang berdekatan dengan Sungai Buloh, boleh pada hari Ahad 9 pagi sampai 9.30 pagi di Surau Al-Hidayah Sarjana Utama 1. Yang ni kitab Fiqh Muniatul Musalli dan juga kitab Tasawuf Penawar Bagi Hati. Yang kedua, saya sekadar nak maklum sikit ya, sekadar nak umumkan program ni di bawah Sekretariat Talaki Kitab Turas. Saya nak perkenalkan sikit dia punya GK dia. Ketua pada sekretariat ni Ustaz Rizal Akhir. Mungkin Ustaz Rizal dibangun kot bagi orang kenal. Ni ketua. Timbalan Ustaz Zamri di sebelah. Saya sebagai SU dan hari tak sampai. Manakala penaung bagi sekretariat kami Dr. Wa'adli sendiri, Ustaz Ridhuddin, Ustaz Mansur yang ada tanya soalan pertama tadi, kemudiannya Dr. Ismail UIA tak datang, dan seorang lagi Pak Long Suhaimi, Tuan Guru Pondok Buah Kepayang. Jadi kita akan adakan, ini projek pertama, projek kerjasama Jabatan Akidah, kemudiannya ada esok Shah Alam dan satu lagi di Sarjana Utama. Dan insya-Allah kita akan adakan lagi lah kelas-kelas dalam kitab turas yang lain. Justru kita sangat berharaplah ke tuan-tuan dan puan-puan sudi untuk memberikan bantuan dari sudut kewangan. Belakang sana kita ada yang bekas gula-gula tu, yang tu kita bagi pada pihak muslimat. Manakala pihak muslimi sebab kita tak ada bekas lain, kita guna plastik. Jadi siapa yang nak menerima boleh. Yang adik-adik student ni tak apalah, makan sendirilah. Cuma yang dah bekerja ni yang kita harapkan bantuan. Kecuali kalau ada adik tu dia kaya, kita galakkan lah. Tapi yang bantuan daripada pihak yang dah bekerja, tuan-tuan dan puan-puan, amat kita harapkan untuk projek kita ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, itu saja program kita pada malam ini. Kami sediakan tabung itu dan memohon derma sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk siri program ini. Dan boleh saja kita buat kerjasama dengan surau atau masjid atau komuniti setempat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, program kita yang seterusnya pada bulan depan ialah pada 3 Mei, Jumaat 3 Mei, bermula jam 5.30 petang. Dan sesi keduanya akan bermula pada jam 8 malam. Itu saja untuk bulan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.
يا رب. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ونسألك اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العالم بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين والشكر الصابرين ودولة الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Siapa yang ada bekas senarai nama tu minta tolong pulangkan kat Ustaz Zamri belakang senarai nama. Saya nak tidur je. Mana? Ustaz.